Okey, maksud term linear ni. Kita lupakan model tu sebab lepas ni kita akan jumpa model linear dan model yang tidak. Model yang tidak linear ni, apa maksud dia? Maksud term linear ni, model kita model irigasi linear mudah, model irigasi linear berbilang. Okey, maksud linear ni kalau dalam buku teks ni, buku bujarati ada dua maksud. Satu linear in variable, satu lagi linear in parameter. Okey, apa yang dimaksudkan linear dalam pemboleh ubah? Okey, model yang linear dalam pemboleh ubah ni, pemboleh ubah dalam model kita, pemboleh ubah kita hanyalah apa model kita ni? Model kita ada kita tulis beta 1 campur beta 2 X. Okey, pemboleh ubah di sini ialah dia merujuk pada X dan Y. Beta 1, beta 2 ialah parameter kita. Ataupun model ni kita boleh tulis, kalau yang paling simple juga boleh tulis, awak tulis, boleh tulis dalam bentuk nilai jangkaan. Kita boleh tulis dia nilai Y bersyaratkan X. Y bersyaratkan saya ujuk persamaan 2.2/1 sama dengan beta 1 campur beta 2 Xi. Beta 1 campur beta 2 Xi. Okey, pemboleh ubah dia merujuk pada Y dan X. Ini pemboleh ubah. Selain itu, beta 1, beta 2 itu ialah saya sebut tadi, itu adalah parameter. Jadi bila kita sebut linear dalam pemboleh ubah, maksudnya kita merujuk pada keadaan pemboleh ubah tersebut. Dan pemboleh ubah yang dimaksudkan ialah pemboleh ubah yang berada di sebelah kanan, iaitu pemboleh ubah X. Sebab kita hanya ada satu saja pemboleh ubah di sebelah kanan, pemboleh ubah X. Kalau dia linear dalam pemboleh ubah X hanya mempunyai kuasa satu. Apa maksud hanya mempunyai kuasa satu? Kalau rujuk dalam dalam nota ni yang di bawah ni, nota penuh dia. Nota penuh apa dia? Function Y, function of X is said to be linear in F if X appear with a power of index of 1 only. Apa maksud power of 1 ni? Kalau saya tulis pemboleh ubah X, ini kan, pemboleh ubah X ni, ini sebenarnya adalah X kuasa 1. Apa-apa saja pemboleh ubah yang kita kuasakan dengan 1, in fact, kalau apa saja nombor yang kita kuasakan dengan 1, kita akan dapat nombor tersebut. Sebab tu kalau kita tulis X, dia adalah X kuasa 1. Kalau pemboleh ubah tersebut berkuasa 1, ia adalah linear, model tersebut adalah linear dalam pemboleh ubah. Iaitu kita Y itu memang Y saja. Y itu dalam model, dalam konteks ni Y tidak boleh ada tidak boleh ada kuasa. Y mesti Y saja. Cuma yang akan berubah ialah pada X ni. X kuasa X kuasa 1 bermaksud dia linear dalam pemboleh ubah, ataupun seperti yang dinyatakan di sini, nilai-nilai bagi X tidak dibahagi atau didarabkan dengan pemboleh ubah yang lain, iaitu bukannya X Z ataupun X bahagi Z. Jadi maksudnya kalau kita tulis Y sama dengan seperti ini, beta 1 campur beta 2 X, maksudnya model tersebut adalah model linear dalam pemboleh ubah. Dan jika saya tulis dia seperti ini, saya ubah je, saya letak kuasa 2 saja. Jadi X ini dari kuasa 2, bukan kuasa 1. Dia bermaksud dia tidak linear dalam pemboleh ubah kerana X berkuasa 2. Okey, dalam konteks dy dx yang kita belajar dalam matematik, ada dalam nota yang di bawah ni. Ini saya tinggalkan untuk anda faham. Apa yang dimaksudkan sebagai linear dalam pemboleh ubah. Okey, dia selain linear dalam pemboleh ubah, kita juga perlu lihat apa yang dinamakan sebagai linear dalam parameter. Slide yang seterusnya, linear dalam parameter. Kalau dalam parameter, kita merujuk kepada beta 1 dan beta 2. Konsep dia sama. Tengok dekat beta 1, beta 2 tu. Ada kuasa tak? Dia mesti kuasa 1. Kalau kuasa 1, maksudnya dia hanya ditulis beta 1 dan beta 2 seperti ini saja. Kalau ditulis selain daripada tu, contohnya katalah contoh tak ada di sini. Kalau kita darabkan dia dengan pemboleh ubah yang lain, seperti B1, B2, beta 1 bagi beta 2. Dia adalah tidak linear. Okey, contoh yang linear seperti yang dipaparkan ni, kalau saya tulis baliklah untuk
memudahkan, katalah model saya tulis nilai jangkaan YX sama dengan, kalau ditulis begini, beta 1 campur beta 2 X. Maksudnya ada XI. Okey, kalau kita nak katakan dia linear dalam parameter, saya lihat pada beta 1 dan beta 2. Okey, dalam kes ni, beta 1 kuasa 1, beta 2 pun kuasa 1. Maksudnya dia adalah linear dalam parameter. Kalau saya ubah Y, contohnya saya ubah Y macam mana? Saya letak beta 2 bagi beta 1. Contohnya, saya ubah Y. Beta 2 bagi beta 1. Jadi term beta 2 ni dia bukan lagi beta 2 kuasa 1. Dia dah kita bahagikan dengan beta 1. Ataupun kita darabkan dia dengan dengan beta-beta yang lain. Maksudnya model ni dia tidak linear dalam parameter saja. X masih kuasa 1. Linear dalam X, linear dalam pemboleh ubah, tetapi dia tidak linear dalam parameter. Jadi itu yang cuba saya sampaikan. Umumnya bila awak melihat model seperti ni, ni model yang saya tulis tadi 2.2.2 tadi. Dalam konteks model 2.2.2 tadi, model regresi bagi populasi, garis regresi populasi, fungsi regresi populasi, lihat pada beta 1, beta 2 dia linear, dan dalam pemboleh ubah X dia juga linear. Sebab itu dia kata itu adalah model linear dalam pemboleh ubah dan juga linear dalam parameter. Dan di bawah ni juga disebut regresi linear bermaksud linear dalam parameter, tetapi tidak semestinya linear dalam pemboleh ubah X. Jadi kenyataan ini jangan confuse kan. Bila kita rujuk dalam model regresi linear, kita akan jumpa banyak model-model begini. Semua ni dia adalah linear dalam parameter, tetapi dia tidak linear dalam pemboleh ubah. Pemboleh ubah dia maksudnya apa kat sini? Bila kita buat analisis model regresi linear, maksudnya semua beta kita ialah mesti berkuasa 1. Yang kita boleh ubah Y ialah nilai X tu. X tu boleh kuasa 2, X tu boleh bagikan dengan pemboleh ubah lain dan sebagainya. Jadi berhati-hati bila sebut model regresi linear ni. Model regresi linear yang dimaksudkan ialah model regresi linear dalam parameter. Ini secara konsep. Masih teori. Hari ni kita pergi pada teori saja. Okey, saya nak teruskan. Dalam model ekonometrik, kita ada satu term yang dinamakan sebagai stokastik. Model stokastik. Stokastik ni maksudnya lebih kurang rawak. Satu benda, faktor adalah itu yang dinamakan sebagai faktor rawak. Okey, kita balik pada jadual yang saya share tadi pada awal kuliah tadi, iaitu kita nak lihat apa yang dimaksudkan sebagai stokastik ni berdasarkan contoh ni. Lihat balik jadual muka surat 35 ni. Lihat balik jadual muka surat 35 ni. Dia punya ringkasannya saya dah tulis di sebelah. Sekarang saya cuba nak uraikan dalam ayat yang saya faham. Okay, bila awak lihat data ni, data ni semula, katalah saya ambil satu contoh. Satu contoh data, pendapatan X sama dengan 100. Pendapatan X sama dengan 100 ni. Kita highlight yang kat sini. X sama dengan 100. Saya highlightkan pada ambil satu je. Konsep dia kita boleh pakai pada semua nilai X. Kalau awak lihat pada X sama dengan 100, iaitu perbelanjaan sama dengan 100, lihat pada pendapatan sama dengan 100 X, lihat pada perbelanjaan keluarga tersebut. Ada berapa keluarga di situ? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 keluarga di situ. Ada 6 isi rumah di situ. Dan setiap seorang mempunyai ataupun memberikan maklumat yang mengatakan bahawa perbelanjaan mereka ada berbeza-beza antara satu sama lain.
walaupun mereka mempunyai pendapatan yang sama. Jadi, kalau lihat kat sini kan, pendapatan yang walaupun kita lihat dia mempunyai pendapatan yang sama. Pendapatan dia sama, kalau bahasa mudahnya apa? Pendapatan dia sama tapi perbelanjaan dia berbeza. Ada yang 65, ada yang 70, ada yang 74, ada yang 80, ada yang 85, ada yang 88. Dan bila kita kira purata dia, saya cakap dalam kumpulan yang sama lagi. Kita kira nilai purata dia. 65 campur 70 campur 74 campur 80 campur 85 campur 88, 462 bahagi dengan 6. Bahagi dengan 6 akan dapat 70. Jadi bagi kumpulan pendapatan ni, kumpulan pendapatan 100, purata perbelanjaan dia ataupun purata bersyarat dia ialah 77. Apa maksud nilai purata? Apa yang awak nampak? Awak bandingkan nilai purata 77 tu dengan 7 nilai 77 tu ialah perbelanjaan purata, bukan pendapatan, perbelanjaan. Sebab kita jumlahkan nilai Y. Cuba bandingkan dengan nilai perbelanjaan individu dalam kumpulan tu. Apa yang awak nampak? Cuba beritahu je apa yang awak nampak. Dia tengah-tengah, min. Memang min tengah-tengah. Okey, apa yang awak nampak je. Itu kalau awak jawab macam tu maksudnya awak buat analisis. Yang awak nampak je. Jangan buat analisis. Bandingkan 77 dengan 7 nombor yang menghasilkan dengan 6 nombor yang menghasilkan 77 tu. Apa awak nampak? Tak nampak ke? Tak nampak apa yang saya nampak. Awak lihat nombor 77 tu, kemudian awak lihat 6 nombor di atas tu yang menghasilkan nombor 77 tu. 77 tak ada. 77 tak ada dalam any of these 6 numbers. Tepat sekali. Itulah jawapan dia. Sebab bila awak kata min, bila awak kata di tengah tu betul. Itu bila anda buat analisis kan. Anda buat sikit analisis, buat calculation. Kalau kita lihat saja, nombor 77 tu tak ada pun dalam di kalangan 6 nombor. Daripada 6 nombor ni, tak ada pun nombor 77 kan? Tak ada pun nombor 77. Kalau awak lihat, begitu juga kumpulan-kumpulan yang lain. Saya rasa hampir semua tak ada. Nombor purata dia tak ada pun dalam data tersebut. Data maksudnya, kalau bahasa mudah je, bahasa biasanya orang biasa, dia kata, purata 77 ni, tak ada seorang pun penduduk dalam kumpulan pendapatan 100 mempunyai perbelanjaan 65, 70, 74, kemudian 80, 85, 88. Dan 88. Tak ada seorang pun keluarga, isi rumah, dalam kumpulan 100 ni, X100 ni, yang mempunyai pendapatan, yang mempunyai perbelanjaan dia adalah RM70. Tapi bila kita kira nilai purata, kita dapat nilai purata dia RM77. Jadi, kalau saya bawa benda ni dalam konteks yang lebih besar, dalam konteks ekonomi kan. Contohnya kita ada apa? Kalau di Malaysia ni kita ada pendapatan purata, kita ada pendapatan median isi rumah. Di Malaysia ni saya tak ingat yang the latest one. Pendapatan purata isi rumah, katalah contoh, pendapatan purata isi rumah, saya letak isi rumah di Malaysia, pendapatan purata katalah Jabatan Perangkaan bila dia buat analisis, dia buat calculation, dia kata RM6,000. Contoh RM6,000. Pendapatan purata isi rumah RM6,000. Tapi bila awak cek, awak punya pendapatan isi rumah family awak, katalah, bila kita cek, ada seorang pelajar tu dia cek, macam mana pula 6,000, dia kata, family aku dapat BRIM. Kan? Dulu namanya BRIM kan? Kalau saya tulis balik, saya nak bagi awak faham. Apa itu purata? Katalah, pendapatan purata isi rumah 6,000. Tapi bila kita pergi bila awak lihat data ni, tepat ke data ni? Sebab ada isi rumah yang dapat dulu namanya BRIM kan? Saya ingat sekarang nama dia apa? Nama mungkin Prihatin ke apa kan? BSS kan? BRIM. Ada dapat apa? BRIM ni ialah income dia mesti below 4,000. Okey, ada pelajar tu dia kata, macam mana pula kata purata pendapatan 6,000? Family aku purata pendapatan 2,000 saja. Contoh je kan? Contoh je. Jadi
Ataupun kalau pergi pada kumpulan, ada pelajar daripada family daripada kumpulan T20 kan. T20, family aku pendapatan puluh ribu, macam mana pula ada mana datangnya 6,000 tu? Itulah sebenarnya konsep nilai purata. Sebab tu Raja ni, table 2.1 ni walaupun simple, dia beri banyak maksud. Sama bila kita bercakap pasal nilai purata, sama ada purata keseluruhan ataupun purata bersyarat, dia hanya memberi maklumat bahawa apa yang kita boleh katakan ialah dalam kumpulan pendapatan 100 ni, secara puratanya setiap isi rumah mempunyai perbelanjaan sebanyak RM77. Perkataan secara purata tu memberi maksud bahawa walaupun kita tak tahu data dia, dengan hanya merujuk pada nilai purata ni, kita perlu faham bahawa akan ada kumpulan isi rumah, akan ada data yang bernilai kurang daripada 77 dan akan ada data yang akan lebih daripada 77. Dan berkemungkinan akan ada data yang sama ataupun langsung tak ada data 77. Itu maksud nilai purata yang awak baca pada mana-mana media. Laporan ke, asal nama dia purata, itulah gambaran dia. Di sini kita boleh sokong hujah saya tadi sebab kita ada data ni dengan jelas. Nampak kita data ni. Dalam keadaan realiti, data ni tak ada. Kita hanya dapat laporan 77 ni saja. Sekarang kita tahu bila awak baca, bila awak dapat maklumat yang berkaitan nilai purata, maksudnya dia nak beri gambaran bahawa data sebenarnya ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar, ada yang sama ataupun langsung tak ada nilai 77. Itu konsep nilai purata dia. Okey, itu pertama yang saya nak awak faham. Yang kedua ialah bila kita melihat dalam konteks purata ni, cuba awak lihat nilai X dan nilai purata dia. Iaitu apa yang saya maksudkan ialah apabila nilai pendapatan dia meningkat daripada 80 sehingga 260. Apa jadi pada nilai purata? Nilai purata juga akan meningkat. Apabila pendapatan, ini dia konsisten dengan teori. Apabila pendapatan meningkat, perbelanjaan pengguna secara puratanya juga akan meningkat. Sebab tu bila baca laporan ni dia dah buat analisis. Dia tengok data tu secara keseluruhan. Dia tak tengok data tu satu persatu. Sebab tu pentingnya subjek-subjek seperti ni. Bila kita menganalisis data, kita kena faham apa laporan tu tulis. Walaupun kita tak setuju, laporan tu betul. Setakat apa yang ditulis. Walaupun kita tidak bersetuju, itu soal lain. Nak tahu salah ke betul ke, kita kena pergi lagi dalam. Bagaimana dia mengira data tersebut. Awak nampak kan konsep tu? Apabila X pendapatan meningkat, perbelanjaan secara puratanya juga akan meningkat. Dan kalau awak lihat satu persatu pada setiap X tersebut, bandingkan nilai individu X, nilai individu Y dengan nilai min dia. Awak akan dapati nilai individu, perbelanjaan individu akan berada di sekitar nilai min dia. Itu yang kawan kita sebut tadi kan. Nilai min berada di tengah-tengah. Lazim dia akan berada di tengah-tengah tapi tidak semestinya. Kalau dia berbentuk asimetri, dia akan berada di tengah-tengah. Nilai pendapatan individu ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar, ada yang mungkin sama dengan nilai purata dia. Tapi secara umum je, apabila pendapatan meningkat, perbelanjaan pengguna secara puratanya juga akan meningkat. Itu kalau saya buat secara keseluruhan. Tetapi secara individu dia tidak semesti dia berlaku. Apa maksud secara individu dia tidak semesti dia berlaku ni? Kalau awak lihat secara individu, tadi kita lihat secara purata, pendapatan meningkat, perbelanjaan meningkat. Tetapi secara individu saya kata tidak. Tidak kerana apa? Contoh, keluarga, saya ambil keluarga ni. Bulan dia RM80. Pendapatan dia RM80. Dia belanja RM75. Tetapi kalau saya pergi pada kumpulan keluarga 100, hilang pula. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 65, 70, 74 isi rumah yang
pendapatan dia 100, lebih tinggi daripada 80, tapi jumlah perbelanjaan dia kurang daripada 75. Iaitu isi rumah yang saya highlightkan yang pertama tadi. Nampak? Itu bila kita lihat secara individu, bila saya lihat secara individu, ada isi rumah yang pendapatan dia tinggi, tapi perbelanjaan dia lebih rendah berbanding dengan isi rumah yang berpendapatan dia lebih rendah. Dan begitu juga sebaliknya. Sebaliknya maksudnya apa? Ada isi rumah pendapatan dia rendah, tapi perbelanjaan dia lebih tinggi daripada isi rumah yang mempunyai pendapatan yang lebih tinggi. Contohnya kalau kita lihat seperti tadi dia kan, dia belanja 75, pendapatan dia hanya 50 berbanding dengan pendapatan yang 100 ni dia hanya belanja 65, dan mungkin ada yang sama. Jadi di sini ada satu lagi faktor yang perlu diambil kira. Walaupun perbelanjaan tu berbeza antara individu, tidak semestinya perbelanjaan dia berbeza. Tidak semestinya perbelanjaan dia lebih rendah kalau pendapatan dia rendah. Tidak semestinya perbelanjaan dia lebih tinggi kalau pendapatan dia lebih tinggi. Itu kalau kita pergi secara individual, sebab kita lihat ada mereka kalau dalam keadaan realiti, ada isi rumah pendapatan dia 10,000, tapi dia boleh diistilahkan bankrupt. Asyik mengeluh saja duit tak cukup. Sampai dia jealous orang yang lain dapat BRIM kan. Ada isi rumah yang pendapatan dia 3,000, tapi dia okey je. Masalah hutang pun tak ada. Kadang-kadang bagi dia kalau BRIM tu tak ada pun tak apa. Nampak tak? Ada perbezaan dari segi perbelanjaan. So, di sini maksudnya apa? Di sini maksudnya ialah selain daripada pendapatan, ada faktor lain yang boleh mempengaruhi perbelanjaan pengguna. Itu yang ekonometrik dia akan ambil kira. Ada faktor-faktor lain yang boleh mempengaruhi gelagat perbelanjaan pengguna. Kita tahu selain daripada pendapatan, dalam teori mungkin saiz isi rumah, taraf pendidikan, dekat mana dia tinggal kan. Berapa banyak dia punya hutang dan sebagainya. Jadi semua tu ada faktor-faktor lain yang akan diambil kira dalam ekonometrik. Kalau kita lihat secara individu, kita akan dapati terdapat keluarga yang mempunyai jumlah perbelanjaan lebih besar, lebih kecil daripada nilai min dia. Ataupun kita akan lihat dalam konteks contoh ni, terdapat nilai Y yang sama, lebih besar atau lebih kecil daripada nilai jangkaan dia. Jadi dalam erti kata lain, akan wujud perbezaan ataupun sisihan antara Y dengan nilai jangkaan bersyarat. Seperti yang ditunjukkan secara data tu. Kalau awak lihat tadi kan, kalau lihat data tu satu persatu, pergi balik pada data ni. Kalau kita ambil contoh 77 tadi, ini contoh 77, nampak akan ada perbezaan sisian, iaitu Y sebenar dengan nilai min dia. 65 berbeza dengan 77. Kalau kita tolakkan ada nilai sisian dia. 70 dengan 77 ada sisian. Dan begitu juga setiap satu nilai dia ada sisian. Okey, nilai sisian tersebut macam mana kita nak tulis? Okay, dalam nota muka surat slide yang ke-11 ni, nota yang saya paparkan ni muka surat 11. Oleh itu, sisian antara Y dengan nilai jangkaan dia akan ditulis seperti berikut. Inilah dia munculnya perkataan stokastik. Stokastik tu apa maksud stokastik? Maksudnya awak faktor-faktor lain selain daripada Y, selain daripada X yang boleh mempengaruhi Y. Okey, jadi kalau kita tulis ayat tadi, ini mu I sebutan ralat stokastik ataupun sebutan ralat YI tolak nilai jangkaan dia. Jadi kita boleh tulis sebab dia persamaan matematik. Kalau U sama dengan Y tolak nilai jangkaan, jadi Y akan sama dengan nilai jangkaan campur U. Jadi kita dapat persamaan 2.41. Ni datang dia. Persamaan bentuk ni lah kita akan banyak tulis. Jadi apa dia punya kesimpulan yang kita boleh buat setakat ni ialah berdasarkan contoh ni muka surat 12 ni, perbelanjaan bagi setiap isi rumah boleh dibahagikan kepada dua komponen.
Iaitu komponen sistematik, nilai dia nilai yang berketentuan, deterministik komponen, iaitu min perbelanjaan bagi semua keluarga pada satu tingkat pendapatan yang sama, nilai perbelanjaan bersyarat, dan komponen tidak sistematik ialah komponen ralat dia, iaitu komponen stokastik dia. Komponen stokastik ni sangat penting kerana komponen stokastik ni lah yang akan capture faktor-faktor lain selain daripada pendapatan yang boleh mempengaruhi perbelanjaan. Ataupun secara umum dia saya berkatakan komponen rawak ni, komponen tidak sistematik ni, komponen stokastik ni ialah dalam ekonomi ialah faktor-faktor lain yang boleh mempengaruhi pemboleh ubah Y, yang boleh mempengaruhi pemboleh ubah tak bebas selain daripada X yang ada dalam model. Itulah macam mana ekonometrik nak capture perkara tersebut. So kalau kita ada banyak X sekalipun, pastinya akan ada faktor lain yang di luar kawalan kita. Semuanya akan diserap oleh faktor komponen stokastik. Jadi faktor komponen stokastik ni macam mana datang asal usul dia, macam mana dia dimasukkan adalah seperti mana yang saya ceritakan tadi secara umum dia. Sir, so that one the equation yang mu I equals to yi minus dia punya conditional means tu, yang yi tu according to the individual income lah. Ya, betul. Alright, okay. Maksudnya kalau anda nak kira berapa nilai mu I, contoh macam kalau kita tanya kan, kalau anda nak kira berapa nilai mu I kat sini, kalau kita lihat berdasarkan contoh ni, kita boleh kira dah. Kita dah ada konsep ni kan. Jadi kalau saya tulis besar sikit lah jadi awak nampak kan. Okey, mu I, mu 1. Okey, saya pergi pada kumpulan pendapatan yang ini. Jadi kalau mu 1 sama dengan berapa? 65 tolak 77. Jadi berapa nilai dia akan jadi? Negatif berapa ni? Negatif negatif 12 tak? Negatif 12. Begitu juga bagi setiap satu. Jadi kita ada mu 1, mu 2, mu 3, mu 4, mu 5, mu 6, mu 7 bergantung pada kanan atas. Ini kalau kita lihat secara individu satu per satu. Dalam calculation nanti kita akan kira secara tak langsung, tapi selalunya kita akan lihat dalam bentuk sampel. Cuma di sini yang awak perlu tahu ialah bagaimana mu tu datang. Bagaimana mu tu datang dalam model. Kalau sebelum ni masih ingat lagi model irigasi populasi. Model irigasi populasi kita sama 2.2 berapa tadi? Ni 2.2.2. Tak ada pun mu kan? Kita ada Y dengan X saja. Tak ada pun faktor stokastik tu. Sekarang kita dah masukkan faktor stokastik. Kenapa faktor stokastik itu perlu dimasukkan? Sama seperti yang saya ceritakan tadi.